Okey. Dengar. Yes. Hari ini kita sambung Hari ini kita akan buat 6.4 iaitu identiti asas. Ya. Okey, untuk tajuk ni memang dia punya standard kandungan dia banyak. Kandungan asas, standard kandungan dia banyak. Sebab bab ni panjang juga macam-macam untuk yang perlu kita pelajari lah untuk tajuk trigonometri ni. Okey, so hari ini kita akan mempelajari mengenai identiti asas. Identiti asas. Apakah itu identiti asas? Okay, identiti asas ialah identiti yang macam rumus, dia macam formula, Okay, yang awak tahu yang asas ialah sin dan cos. Kan? Yang awak pelajari sebelum ni asas kita tahu ialah sin A dan cos A. Tangent sebenarnya bukan asas Tangent sebenarnya bersamaan dengan sin bahagi dengan cos. Macam tu So awak dah tahu 3 sin, cos dan tangent. Tapi daripada 3 yang awak belajar selama ni, hanya yang asas cuma 2 sahaja, iaitu sin dan cos. Tangent bukan asas sebab tangent ialah terbitan nisbah antara sin dan cos. Okey, hari ni kita akan belajar nak terbit ada lagi 3 ni. Ni 3 identiti asas. 3 identiti asas. Saya ada bagi kat awak senarai formula kan dekat dalam grup awak tu, saya baru bagi. Baru ingat tadi nak bagi. Okey, kalau awak tengok dekat senarai formula itu, mana tadi? Okey, ni. Ini ialah ni daripada nombor 13, 14 dan 15 ni. 13, 14 dan 15. So itu ialah 3 identiti asas yang ada senarai itu. Jadi awak tak perlu hafal. Awak tak perlu hafal sebenarnya sebab dah ada dah dalam senarai formula. Sebab senarai formula ni akan disertakan dekat muka surat hadapan kertas soalan peperiksaan awak nanti Okey, cuma hari ni saya kena ajarlah 6.41, 6.4.1 menerbitkan identiti asas 3 ni. Kemudian kita akan membuat pembuktian identiti trigonometri jangan pelik lah nama apa benda lah juga identiti. Tak ada benda. Identiti ni dia macam ni lah, sin cos ni tangent dia macam ni. Ni pun kira identiti sebenarnya. Tangent ni kira identiti. So awak jangan pelik sangat. Okay, so kita akan terbitkan 3 ni So walaupun formula ni telah diberi, saya akan ajar awak macam nak terbitkan sebab kita khawatir nanti soalan dalam soalan SPM nanti dia minta kita terbitkan ke kan. Nanti tak pernah belajar kan, awak tak boleh nak jawab. Okay, so buku teks awak. Okay, ni muka surat apa ni? Muka surat 211. Okey, kita dah pelajari, kita akan pelajari 6.4 identiti asas. Okey, so kita ada 3 identiti asas. Sin squared theta tambah cos squared theta sama dengan 1. Yang kedua, 1 tambah tangent squared theta. Okey, sama dengan secant squared theta. Yang ketiga ialah 1 tambah cot squared theta sama dengan cosec squared theta. Okey, kalau trigonometri, sin theta darab sin theta, kita tulis dia sebagai macam ni sin kuasa 2 theta. Kuasa 2 tu kita tulis dekat dia punya trigo tu, bukan selepas sudut. Dekat trigo tu. Okey, macam tu Kalau macam x kali dengan x kuasa 2 kan. Okey, kalau sin theta darab dengan sin theta, memang sin kuasa 2 tapi kuasa 2 tu kita tulis dekat dia punya trigo seperti berikut lah. Yang awak tengok ni Okey, macam tu. Kita tulis kuasa 2 dekat dia punya trigo. Jadi saya harap lepas ni awak jangan pelik sangat lah. Tengok ni. Kenapa pula kuasa 2 kat situ? Kenapa tak tulis macam ni cikgu? Kenapa tak tulis macam ni? Boleh juga. Boleh juga. Tapi kena standardkan lah Awak cara penulisan alternatif ialah dia tulis kuasa 2 tu dekat theta kat situ. Dekat depan sin. Kalau cos theta kali cos theta, kuasa 2-nya ialah cos squared theta. Sama ni lah. Okey, settle. Okey, perhatikan Okey, ini 3 ni. Okey, so yang awak dah pelajari ialah ni tadi saya tunjukkan, tangent theta sama dengan sin per cos. Cot awak dah belajar salingan lah, 1 per tangent. Cosec ialah 1 per sin. Kalau secant seorang 1 per? Kalau secant 1 per apa? 1 per cos 1 per cos. Secant theta sama dengan 1 per cos theta. Ada lagi? Cot. Kalau cot theta? Cot theta? 1 per tangent. Betul. 1 per tangent theta.
Betul, 1 per tangent. Ataupun kalau kita nak tulis dalam sebutan sin dan cos, dia terbalik lah. Sebab tangent theta sama dengan sin per cos. So kalau 1 per tangent, dia terbalik. Cos theta per dengan sin theta. Okey, macam tu Okey. Okey, so saya ini nak jawab macam mana kita nak keluarkan, nak terbitkan 3 identiti asas ni. Okey, jap. Okey, Okey, so perhatikan di sini. Okey, saya akan melukis sebuah segitiga bersudut tegak. Saya akan melukis sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, seperti berikut. Okey, Okey, so yang awak perhatikan sekarang ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, saya label bucu-bucu bagi segitiga ini. Katalah ini bucu ini saya label sebagai A, bucu di atas saya label sebagai B, bucu di bawah saya label sebagai C. Okey, jadi setentang dengan bucu A ni ialah sisi BC. Ini saya label sebagai A kecil. Okey, so setentang dengan bucu B ni pula ialah sisi AC. So sebabkan bucu B saya labelkan sisi ini sebagai B kecil. Okey. Kemudian setentang dengan bucu C yang ini ialah sisi AB. Yang ini saya labelkan sebagai C kecil. Jadi segitiga awak saya dah labelkan seperti berikut. Okey, kita ambil satu sudut. Satu sudut sebagai rujukan. Okey, saya ambil sudut dekat A. Saya akan ambil sudut dekat A ni. Jadi saya tandakan ini sebagai sudut A besar lah. Okey. Jadi kita gunakan soh cah tua yang tu. Saya punya fahaman saya ikut saya faham macam nilah. Soh cah tua. Sin opposite hypotenuse, cos adjacent hypotenuse, tangent opposite adjacent. Saya faham macam itulah soh cah tua. Okey. Jadi tolong seorang. Sin A ialah apa bahagi apa? Berdasarkan pada segitiga sudut tegak ni. Sin A ialah apa bahagi apa? A per C. A per, yes. So ialah opposite hypotenuse. So A kat sini, opposite-nya ialah A. Bahagikan dengan hypotenuse-nya ialah C. Macam tu. Okay. So pelajar, kalau sin A sama dengan A per C, apakah salingan bagi sin? Cosec. Cosec. Jadi cosec A berapa? C per A. C per A. Terbalik je lah. Cosec kan dia salingan ataupun reciprocal bagi sin kan. Salingan ataupun reciprocal bagi sin. Jadi terbalikkan aja. Sin A ialah A per C, cosec A ialah C per A. Okay, boleh follow? Setakat ni boleh follow? Okay? Okay. Okay, so seterusnya cos pula. Seterusnya cos pula. Cos A. Seorang kalau tengok ni cah. Adjacent hypotenuse. B per C. Pandai. B per C. Okey. Apakah salingan bagi cos? Secant. Secant A. Terbaliklah. C per B. C per B. Okey. Akhir sekali ialah tangent. Tangent A. Berapa tangent A? A per B. A per B. Very good. A per B. Jadi dia punya reciprocal ataupun salingan dia cot A sama dengan apa? B per A. Terbaliklah. Cot A ialah B per A. Okey. So ini kita dah keluarkan nisbah-nisbah trigonometri bagi segitiga sudut tegak tu lah. Seperti berikut. Okey. So sekarang pelajar kita ikut pada formula teorem Pythagoras. Okay, kalau tengok pada segitiga ni pula, semula kita tengok ni. Kalau gunakan teorem Pythagoras sisi tu, macam mana? Berapa kuasa 2 sama dengan berapa kuasa 2? Tolong seorang. Awak nak dapatkan hypotenuse sama dengan berapa kuasa 2 tambah berapa kuasa 2. Kan kita dah belajar kan teorem Pythagoras kan. Ini benda yang paling basic masa awak menengah rendah dulu tu. Macam mana? A kuasa 2 tambah B kuasa 2. A kuasa 2. Okey, tambah B kuasa 2, betul? Lepas tu? Sama dengan? Sama dengan apa? C kuasa 2. Yes, very good. So ini ialah teorem Pythagoras. Sisi yang bukan hypotenuse lah, yang bukan condong ni, kita jumlahkan dia. Tapi kena kuasa 2 kan setiap sisi tu. A kuasa 2 campur B kuasa 2, dia akan bersamaan dengan hypotenuse kuasa 2. Okey. So pelajar, 3 identiti asas tu kita terbitkan sebenarnya daripada ini. Okey, jadi pertama sekali
ialah yang ini saya copy. Okay. Okay, first kali kat sini. Okay. Okay, so formula ni kat sini. Okay, so saya bahagikan dengan, pertama sekali saya bahagikan semua dengan A kuasa 2. Okay, saya bahagikan semua dengan A kuasa 2. So yang ni saya bahagikan dengan A kuasa 2. Yang ini saya bahagikan dengan A kuasa 2. Yang ini pun saya bahagikan dengan A kuasa 2. So saya modify sedikit teorem Pythagoras tu. Saya bahagikan semua dengan A kuasa 2 terlebih dahulu. Kejap lagi saya akan bahagikan dengan B kuasa 2 pula. Kejap lagi saya bahagikan dengan C kuasa. Itulah datangnya 3 lagi. 3 lagi identity tu. Okay. So kalau kita tengok ni, A kuasa 2 bahagi dengan A kuasa 2 potong. Bersamaan dengan berapa? 1. Kan? Okay, 1. So sini saya tulislah 1. Tambah. Okay, sini ialah B per A kuasa 2 sama dengan C per A kuasa 2. Jadi saya boleh tulis macam tu. 1 tambah dengan B per A kuasa 2 sama dengan C per A kuasa 2. Sekarang kita tengok pada apa tu, nisbah ni kita tengok ni. Cari B per A. B per A sama dengan berapa? Cari B per A. 4 kuasa 2A. Mana? B per A sama dengan berapa? Kod. Chord. Chord A. Okay, tapi dia ada kuasa 2. Okay, jadi kat sini 1. Okay, 1 tambah, okay, B per A ialah chord kan, tapi sebab dia ada kuasa 2, jadi chord kuasa 2A sama dengan C per A pula. Cari C per A. Berapa? Kosek. Cosec A kan. Okay, cosec. So, cosec sebab dia ada kuasa 2, jadi cosec kuasa 2A. So, dengan ini, maka terbitlah identity yang pertama. Kita tengok ada tak? Ni. 1 tambah cot kuasa 2 theta sama dengan cosec kuasa 2 theta. Macam ni lah. Sama. Okey. Lepas tu kita try pula bahagi dengan B kuasa 2. Okey kita try pula bahagikan dengan B kuasa 2 kat sini. Kita nak jadi apa? Okey, saya copy yang ini. Okey. Okey. Sekarang kita bahagikan pula dengan B kuasa 2. Kita tengok jadi apa. So kita bahagikan dengan B kuasa 2, bahagikan dengan B kuasa 2, kita bahagikan dengan B kuasa 2. Okey, jadi yang ini B kuasa 2 bahagi B kuasa 2, kita boleh potong jadi 1. Okey, yang lain A kuasa 2 per B kuasa, dia akan jadi A per B kuasa 2 tambah 1 tambah dengan C per B kuasa 2. Okey, macam tu. Okey, sekarang kita tengok A per B sama dengan berapa? Jumpa tak? Dah nampak dah ni. Ni kan? A per B sama dengan tangent A. Jadi ada kuasa 2 kat situ. Jadi so kita tulis tangent kuasa 2A tambah 1 sama dengan C per B ialah yang ni. Secant so ada kuasa 2 jadi secant kuasa 2A. Jadi kat sini dah terbit satu lagi identity. Yang mana? Yang ini. Okey, itu. Kan? Cuma saya satu saya kat depan dia punya satu kat belakang. Sama je So tangent kuasa 2A tambah 1 sama dengan secant kuasa 2A. So yang last sekali bahagi pula dengan C lah. Kita bahagi pula dengan C. Alright. So kejap copy. Okey, jadi kita bahagikan dengan C kuasa 2. Kita tengok jadi apa pula kalau bahagikan dengan C kuasa 2. Okey, so yang ini memang boleh potong jadi 1. Jadi yang tinggal sekarang ialah A per C kuasa 2 tambah B per C kuasa 2 sama dengan 1. Okey, so kita tengok A per C berapa? A per C ialah sin Jadi ada kuasa 2, so sin kuasa 2A tambah B per C ialah apa? Cos. B per C ialah cos kuasa 2A sama dengan 1.
Okey, so kat sini terbitlah satu lagi gitu. Ni yang ni lah. Okey. So itulah dia 6.4 6.4 6.4.1 tadi iaitu menerbitkan 3 identiti asas yang lain. Ni. Tu je lah. Okey, tak perlu hafal. Awak tak perlu hafal tiga-tiga ni. Yang penting awak tahu macam mana kita nak terbitkan dia. Saya terbitkan ni berdasarkan pada segitiga bersudut tegak dan menggunakan teorem Pythagoras. Daripada segitiga sudut tegak ni kita keluarkan sin, cos, tangent dan cosec, sec dan cot. Keluarkan 6 nisbah trigonometri ni. Lepas tu kita keluarkan formula teorem Pythagoras. Sisi yang bukan hipotenus kita jumlahkan kuasa 2 sama dengan hipotenus kuasa 2. Lepas tu kita bahagikan setiap sisi formula ni dengan sisi-sisi dia kuasa 2. So bahagi dulu dengan A kuasa 2 dapat ni, bahagi pula dengan B kuasa 2 dapat ni, bahagi pula dengan C kuasa 2 dapat ni. Okey, itu saja. Itu menerbitkan identiti asas. Okey, sekarang kita nak menggunakan identiti asas ni. Okey, sebelum tu nak tanya, boleh faham tak? Boleh follow? Yang ni lah, ada pun dalam buku teks sama benda ni ada kat sini. Dia dah tuliskan kat situ supaya saya tulis balik tu kasih awak nampaklah secara grafik macam mana benda ni terhasil macam tu. Okey, dia dah tunjuk. Kalau awak tak faham, awak boleh refer balik dekat dalam buku teks awak dekat sini. Okey, so kita tengok so kita selesaikan. Okey, dekat sini dia kata, kita tengok contoh 17. Tanpa menggunakan kalkulator, okey, memang termerang lah tak guna kalkulator, confirm guna punya. Okey, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, sebenarnya memang tak perlu pun guna kalkulator, kita hanya gunakan identiti asas sahaja. Tengok ni, sin kuasa 2430 negatif 430 tambah cos kuasa 2 negatif 430. Dia sebenarnya mirip dengan ini. Dekat sini A, letaklah apa-apa sudut pun janji sama. Kalau sini negatif 430, sini pun negatif 430. Jangan berbeza lah, kena sama. So dua-dua sudut ni sama, dia punya jumlah dia mesti sentiasa bersamaan dengan 1. Ini tak payah kira, memang pun lah kita tak perlu kira. Okey, tengok macam tu. Okey, so yang kedua pula. Tangent kuasa 2 pi per 3 tolak dengan secant kuasa 2 pi per 3. Dia sebenarnya mirip kat sini. Ya, cuma kita perlu pindah-pindahkan beberapa, kena buat kerja sikit. Sekejap dekat sini kita tengok tangent dan secant tu ada negatif. Okey, saya pindahkan 1 tambah tangent kuasa 2A tolak secant kuasa 2A sama dengan 0. Okey, lepas tu dekat sini 1 dia tak ada sini tak ada 1. So saya pindahkan 1 ke kanan. Jadi tangent kuasa 2A tolak secant kuasa 2A sama dengan negatif 1. Maknanya sekarang tangent kuasa 2 tolak secant kuasa 2, sudut dua-dua ni mesti sama, tak kira lah apa nilai dia, dia akan bersamaan dengan negatif 1. Sama tak bentuk je dengan ni? Sama kan? Bentuknya kita tengok sama. Okey, cuma yang atas ni bentuk umum lah. Bentuk umum dia letak A tu sebagai sudut. Jadi dia sama dengan negatif 1. Macam tu lah. Kalau awak tak percaya, awak nak tekan kalkulator, awak tekan lah. Tapi secant ni tak ada dalam kalkulator awak. Jadi awak kena tekan 1 per cos. Macam tu. Okey, boleh follow? Boleh follow? Boleh? Okey. Boleh Boleh. Kita tengok soalan A. Ni pun sama. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. 6.6 ni. Berapa? Senang je tu, tak payah pun tekan kalkulator bagai. Berapa? 1. 1. 1. Ni muka surat berapa ni? 12. Okey. Bersamaan dengan 1. 1 So tak payah pening-pening kan nak kira-kira kan. So macam tu je, simple aja Okey. Next. Okey, B. Secant 173 darjah tolak tangent kuasa 2 173 darjah. Dia macam ni. Secant tolak tangent macam ni lah tadi. Cuma tak kisah sudut, tak kisah apa pun nak janji sama. Berapa? 1. Secant kuasa 2. 1. Bukan negatif 1 ke? Negatif 1. Bukan negatif 1 ke?
Siapa cakap 1 tadi? Terbalik. Julia betul. Okey, memang jawapan dia 1. Awak jangan terlepas pandang kat sini. Dia terbalik ni. Satu. Patutnya yang dalam soalan yang kita buat tadi kat contoh tu, tangent tolak secant. Tangent tolak secant bersamaan dengan -1. So kalau terbalik, kalau secant tolak tangent, jadi jawapannya 1. Positif 1. Okey, dia terbalik kat situ Dia punya tanda, dia punya tolak tu, tangent tolak secant -1. Kalau secant tolak tangent sama dengan 1. Okey, tu B. Okey, kemudian C. C ni ada hal sikit. Okey, C ni ada hal sikit. Okey, 1 tolak cos kuasa 2 45. Okey, kita pakai identiti yang pertama. Sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Jadi kalau 1 tolak cos 40, so saya pindahkan cos ke kanan. Jadi sin kuasa 2A sama dengan 1 tolak cos kuasa 2A. Okey, jadi di dekat A ni ditukar jadi 45. A tu ditukar jadi 45 darjah. Okey, maknanya 1 tolak cos kuasa 2 45 bersamaan dengan sin kuasa 2 45. Awak tak boleh tekan kalkulator. Macam mana awak nak kira sin kuasa 2 45? Dia tak bagi awak guna kalkulator. Macam mana awak nak kira sin kuasa 2 45? Sebenarnya awak boleh dapat daripada nisbah yang asas tu. Segitiga ni. 1, 1, set 2. Lagi satu 60. 60, 30, 90. Ni. Okey. Dia ni adalah sudut asas lah. Sudut 30 darjah, 60 darjah dengan 45 darjah. Ni sudut yang nisbah yang mudah Sebenarnya macam tu kita boleh kira. Okey. Tak boleh guna kalkulator tapi kita boleh gunakan nisbah ni. Okey. So sin 45 kita tengok. Sin 45 bersamaan dengan berapa? Sin 45 sama dengan berapa? Begitu dalam bentuk nisbah. Dalam bentuk pecahan. Berapa? 1 per punca kuasa 2. Yes, 1 per punca set 2. 1 per set 2. Jadi sekarang, kalau sin kuasa 2 45, so yang ini kita kuasa 2 kan? Yang itu kita kuasa 2 kan? Jadi 1 per 2. 1 per set 2 kita kuasa 2 kan, jadi 1 per 2. Jadi macam tu tak guna pun kalkulator kan? 1 per 2. Okay, simple aja. Okay, boleh follow? Boleh follow? Okay, D. Cosec tolak cot. Cosec kuasa 2 tolak cot. Mana? Cosec kuasa 2. Ni. Boleh pakai yang ni. Kena pindah-pindah sikit. Cosec kuasa 2 tolak cot. Siapa nak jawab? 1. Bersamaan dengan 1. Okay. So itu dia tak perlu guna kalkulator lah. Tak perlu guna kalkulator. Okay, boleh kot? Boleh kot? Boleh kot? Boleh Boleh follow? Okay, so nampak jangan awak cakap macam susah je cikgu ada kuasa 2 benda-benda macam ni kan. Tapi bila kita dah terbitkan tadi, sebenarnya mudah. Sebenarnya benda ni mudah sahaja. Kuasa 2 ni asbab je lah nak kasi nampak macam susah. Tapi tak ada pun. Kuasa 2 kita, kuasa 2 kan je lah nombor tu. Yang penting sudut-sudut dia ni, dua-dua ni nilai A ni kena sama. Awak kena modify sikit, kena pindah-pindahkan sikit ke kiri ke kanan sesuaikan dengan soalan. Okay, seterusnya soalan nombor 2, latihan kendiri 6.6. Okay, kita buat sama-sama So ready awak punya pen dan buku latihan. Okay, ini sebenarnya latihan kendiri Awak kena jujurlah dengan diri awak Dah besar kan. Saya hanya check yang saya bagi dekat Google Classroom tu je. Tu saya akan tanda dan awak akan dapat keputusannya di hujung minggu lah. Hujung minggu ni. So macam itu saya dah bagi satu lagi tugasan awak kena buatkan dan akan datang lagi tugasan. Itu So bila kerja-kerja ketika PDPR ni pelajar saya letakkan kepercayaan pada awak buat. Awak buat Sebab naik sekolah saya akan terus fokus pada peperiksaan awak. Saya bukan tak nak tengok buku, tengok jugalah buku awak tu nanti. Saya harap apa yang kita ajar di sini awak boleh ikut. Boleh ikut. Kalau tak, benda yang awak tak faham pun sekurang-kurangnya awak 45% lah.
awak faham 45% ataupun 50%, separuh tu awak boleh faham macam tu. Okay, so sekiranya awak, saya pun dah letak video-video kelas kita ni dekat YouTube. Sekiranya awak perlukan ulang kaji ke apa, awak boleh refer balik lah dekat YouTube tu So itu alternatif saya. Boleh? Okay, so kita buat sama-sama untuk soalan nombor 2. Kita buat sama-sama untuk soalan nombor 2 ni. Okay, so ambil awak punya buku latihan, pen dan juga kalkulator. Kalkulator mungkin tak guna kot. Kalkulator mungkin tak guna. Okay, kita tengok soalan dia. Diberi cos theta sama dengan M. Cos theta sama dengan M. Tentukan nilai yang berikut dalam sebutan M. Cos theta sama dengan M. So berikan, tentukan nilai yang berikut dalam sebutan M. Okay. So itu je dia bagi kita maklumat cos. Okay, secant. Saya salin dulu soalan dia. Okay, ni cabaran yang pelajar belajar secara maya ni. Saya tak dapat nak pantau tau, tengok awak punya ni awak boleh buat ke tidak kan Sebab tu saya, selebihnya saya letak kepercayaan pada awak ni Awak pun kena sedar lah ini SPM SPM, awak nak menghadapi SPM, awak ialah batch pertama KSM. Okay, so kena betul-betul ni lah, faham lah Okay, secant kuasa 2 theta. Okay, so yang awak dah tahu secant ialah 1 per apa? Kadang-kadang tak perlu guna identiti tu. Kita cuba tengok yang paling ringkas sekali. Secant sama dengan apa? 1 Satu- per cos. Yes, 1 per cos. Sebab dia ada kuasa 2. Kalau secant kuasa 2 theta, so sini pun 1 per cos kuasa 2. Macam tu. Boleh faham kadang-kadang tak perlulah sebab maklumat kita terhad, kita cuma ada cos sahaja. Kalau saya nak gunakan identity yang tadi, kalau yang ada secant tu kan, yang saya nampak tu adalah tangent kuasa 2A tambah 1 sama dengan secant kuasa 2A. Kalau saya nak gunakan yang ini, tak cukup maklumat, dia nak pakai tangent. Saya tak ada maklumat tangent, saya cuma ada maklumat cos sahaja. Jadi saya cuba seringkas yang mungkin. Oh, secant ni 1 per cos. Jadi saya tak boleh guna ni. Secant ialah 1 per cos. Jadi kalau ada kuasa 2, so cos tu pun kena ada kuasa 2 kan juga. Okey, so pelajar, oleh kerana cos theta sama dengan M, jadi maknanya kalau cos kuasa 2 sama dengan? M kuasa 2. Ya, Satu pandai. per M kuasa 2. Itu saja, dah siap. Tunggu. Tanya. Kalau buat 1 per M dalam kurungan kuasa 2 tu salah Boleh. Macam ni. 1 per M dalam kurungan kuasa 2. Boleh. Sama lah. Setara. Bentuk yang setara. Betul. Okay, bagus. Tu soalan yang baik. Okey, B. B pula ialah sin kuasa 2 theta. Okey, sin kuasa 2 theta. Okey, macam mana ni? Ini mungkin kena gunakan identity tadi. Mungkin kena gunakan identity. Yang 3 tadi tu. So nak pakai mana yang sesuai? Yang ketiga. Yang ketiga. Apa tu yang ketiga tu? Sin kuasa 2A tambah Yes. Sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1 kan? Okay, tapi sebab soalan dia pakai theta, kita tukar A jadi theta. A itu cuma satu simbol yang umum lah umum. So, bila kita tengok, kita dapat soalan dia gunakan simbol theta, kita tukar. Kalau ada pakai soalan tu dia pakai simbol X, kita tukar jadi X. Okay, sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta bersamaan dengan 1. Okay. So kita pakai itu. Kita pakai identity yang ini. Alright, so kita nak sin kuasa 2 theta, so maknanya cos ni kita pindah ke sana. Cos ni kita pindah ke sana. Sebab kita ada cos saja kan. So, sin kuasa 2 theta sama dengan 1 tolak cos kuasa 2 theta. Alright. So, cos kuasa 2 tadi kita dah jawab. Sama dengan ni. 1 tolak cos theta sama dengan M. Tapi sebab cos kuasa 2, M kuasa 2. Jadi 1 tolak M kuasa 2. Okay. Boleh follow? Awak tak faham bagi tahu? Tak faham saya terangkan balik lah. Tak faham saya terangkan balik.
Okay, ni simple lah. Inilah dia penggunaan identity Okay, itu penggunaan identity. Okay, kita tengok pada soalan C. Settle B, okay, cot kuasa 2 theta. Saya buat kat sebelah kanan lah. Cot kuasa 2 theta. Okay, cot. Boleh kot pakai ni sebab dah ada dah, sin dah ada, cos dah ada, boleh kot kita pakai ni. Okay. Awak nak guna identity tak ada maklumat. Cosec ada. Boleh. Ni sekarang ni dah bila kita dah jawab banyak soalan A dengan B, maklumat makin lama kita dah makin banyak. Jadi untuk soalan C tu macam-macam jalan kita boleh selesaikan. Ada banyak cara kita boleh selesaikan. Tapi pakai yang paling mudah lah. Chord. Siapa nak bantu? Yang paling mudah kita pakai apa? Yang paling mudah kita pakai apa? 1 tambah tan kuasa 2A. 1 tambah, boleh? 1 tambah tangent kuasa 2A Chord. 1. Mana ada? 1 tambah Tak ada lah. Chord kuasa 2 sama dengan ni tak? Cosec kuasa 2 tolak 1 tak? Sebab identitinya yang ini. Ini identitinya ni. Jadi kalau nak jadikan ni tajuk, 1 pindahkan ke sana. Bila pindahkan ke sana, dia jadi ni. Boleh nak guna ni. Tak ada masalah. Tapi yang paling senang apa? Chord ni lah apa? 1 per tangent kan? Kan? Ataupun kalau tangent saya dah tunjukkan tadi, tangent sama dengan sin per cos, betul tak? Tangent sama dengan sin per cos. Jadi kalau terbalik, kalau tangent kat bawah, jadi cos per sin dia terbalik. Cos per sin. Lepas tu ada kuasa 2. Dua-dua ni ada kuasa 2. Macam tu je. So sebab dia ada kuasa 2, kita letak je kuasa 2 kat situ. Ini yang paling senang. Ini yang paling simple. Okay, cos kuasa 2. Tadi dia dah bagi maklumat cos bersamaan dengan M. Cos bersamaan dengan M kan. Cos theta bersamaan dengan M. Jadi kalau cos kuasa 2, so M kuasa 2. Sin kuasa 2 theta boleh guna jawapan yang ini. Sin kuasa 2 theta boleh guna jawapan itu. So 1 tolak M kuasa 2. Macam tu. So tengokkan dengan situasi soalan mana yang paling mudah lah mana yang paling mudah. Selalunya bila soalan C tu makin lama maklumat kita dapat makin lengkap kan. Kita dah jawab soalan A, soalan B, kita dah dapat maklumat yang lebih banyak. Jadi bila soalan C tu banyak kaedah boleh kita gunakan sebab maklumat dah banyak. Okey, siap dah untuk soalan nombor berapa ni? Nombor 2. Ada nak tanya? Kalau kau guna konsep tolak 1 tu je kan? Boleh. Kalau kosek ni pun boleh. Okey, saya buat pakai kosek Kosek tolak 1. Okey, kosek ialah apa? Kosek ialah 1 per cos theta. 1 per sin. Kosek 1 per sin Salah. Tak ingat. Jap. Aduh mak. Ni. Kosek 1 per sin tu lah. Kosek 1 per sin Okay. Kalau nak gunakan yang ni, trigonometri ni, okay, cot kuasa 2 sama dengan cosec kuasa 2 theta tolak 1. So cosec ialah 1 per sin. So sebab dia ada kuasa 2, 1 per sin kuasa 2 tolak 1. Okay, so 1 per sin kuasa 2 sama dengan ni. Jadi bersamaan dengan 1 per 1 tolak M kuasa 2 tolak 1. Okay, ni tak sama pun cikgu. Sama. Awak tak samakan pembawah dia. Okay, so kita samakan pembawah dia 1 tolak 1 darab dengan 1 tolak M kuasa 2 per dengan 1 tolak M kuasa 2. Ini ada kerja sikit lah. Okay, so dapat 1. Okay, ini negatif hati-hati. Negatif bila darab dengan dapat negatif 1. Lepas tu negatif darab dengan negatif M dapat positif M kuasa 2 per 1 tolak M kuasa 2. Jadi 1 tolak 1 kosong, habis tinggal M kuasa 2 sahaja. Okay, sama lah. Sama lah. Boleh nak pakai ni pun boleh, tak ada masalah. Ikut awak lah. Saya tak cakap jalan yang lebih panjang ni dia lebih susah, tak. Dia jalan yang awak faham. Panjang ke pendek ke kan? Tu belakang kira, yang penting awak faham. Sebab kadang-kadang jalan panjang ni dia lebih detail. Bila dia lebih detail, murid senang nak faham. Jalan shortcut ni macam pendek sangat ni kan. Dia tak detail, dia sikit je kan. Sebab yang dia sikit,
kita tak faham. Apa sebab tiba-tiba jadi macam ni? Sebab dia tiba-tiba. Kalau macam ni, panjang sikit, dia ada penjelasan dia. So ikut mana-mana yang awak rasa awak faham. Pendek panjang tu saya perkara yang last sekali lah saya tengok. Okey. Sebab dua-dua kaedah tu sah, boleh digunakan dalam matematik, tak ada masalah. Okey, nombor 3. Raja di bawah kosong theta pi per 2 tangent dan tangent theta sama dengan 3. Okey, sorry, diberi bahawa theta sama dengan ni. Pi per 2 ni berapa darjah? Pi per 2 berapa darjah? Sepatutnya peringkat ni 90. Okey, 90. Okey, maknanya julat ni dia nak bagi tahu kita sudut ni antara 0 hingga 90. Kalau sudut antara 0 hingga 90 ni dia berada pada sukuan yang keberapa? Sukuan berapa? Pertama. Pertama, dia berada pada sukuan yang pertama. Jadi julat sudut ni dia nak bagi tahu kita sebenarnya sudut kita theta ni berada pada sukuan yang pertama 90 darjah. Maknanya dekat sukuan pertama semua positif. Sin, cos dan tangent positif. Ni betul lah ni. Tangent theta sama dengan 3 positif. Kalau pada sukuan kedua, tangent ni negatif. Okay, dia kata kat sini tanpa menggunakan segitiga bersudut tegak. Okey, dia tak kasi kita guna segitiga sudut tegak. Cari nilai sin theta per cos theta. Okey. Okey, sin theta per cos theta. Lepas tu dia tak bagi pula guna segitiga sudut tegak. Macam mana? Macam mana? Mungkin kita boleh gunakan tu. Kita boleh gunakan identity. Sekejap, saya tulis dulu. Nombor 3. Tangent theta sama dengan 3. Itu je dia bagi maklumat. So dia tanya sin theta berapa? Cos theta berapa? Okay. So identity kita ialah, saya copy lah ni. Nak ingat ni susah. Saya pun tak ingat lah benda ni. Alah, boleh ke peace? Boleh pun. Okay. Okay, kejap. Saya tulis kat sini. Saya pun tak hafal benda ni. Okay, ni. So, dia bagi kita tangent aja. Dia agak-agak awak mana yang sesuai nak digunakan ni untuk kita menyelesaikan kita punya ni, nak dapatkan nilai sin theta ni. Bantu saya, cepat. Cikgu kalau cari cos dulu boleh ke? Cos dulu. Boleh macam mana? Boleh? Tak kisah. Nak cari cos dulu boleh, nak cari sin dulu pun boleh. Dia tak tertakluk pada tu je lah. Oh, saya nampak. Awak nak pakai ni yang ni. Boleh. Saya pun nampak ni. Kita ada tangent. Jadi boleh masuk kat sini. Jadi kita tinggal dapat cari second je lah. Okay. Okay, so saya nampak kita pakai identity yang tengah-tengah ni Alright, so pelajar jadi tangent tadi bersamaan dengan 3 kan? Tangent theta sama dengan 3 kan? Jadi kalau ada ni nak gunakan identity ni kena kuasa 2 kan 3 tu jadi 9. 3 kuasa 2 tambah 1 sama dengan secant kuasa 2 theta. Okay. So, secant kuasa 2 theta sama dengan 3 kuasa 2 tambah 1, 3 kuasa 2, 9. 9 tambah 1, 10. 10. Okay. 10. Jadi, secant saja. Kita setkanlah 10 tu. Secant ialah 1 per apa? Secant 1 per apa? Cos. 1 per cos. Jadi 1 per cos theta sama dengan sec 10. Jadi switch tempat dengan ni. So cos theta sama dengan 1 per sec 10. Kita tak guna pun segitiga. Kalkulator pun tak guna kan. Freehand je dapat. So cos theta sama dengan 1 per sec 10. Okay, siap. Sin, macam mana kira? Cos dah dapat.
Sin dulu macam mana? Sebab dah ada cos, mungkin boleh guna ni. Ni boleh. Okay, so kita boleh gunakan ini. Jadi sin kuasa 2 theta tambah dengan cos kuasa 2 theta sama dengan 1 kan. Okay, so maknanya sin kuasa 2 theta sama dengan 1 tolak cos kuasa 2 theta. Okay, so cos sama dengan 1 per sek 10. 1 tolak 1 per sek 10. Sekejap. 1 per sek 10. Tapi dia ada kuasa 2. Kuasa 2 kan je lah. Okay, macam tu. Okay, lepas tu kita kena kira. Ni kira ni. Tapi tak susah lah. Dia pakai nombor mudah je ni. 1 per... Yang ni 1 per sek 10 kuasa 2. Atas kuasa 2. 1 kuasa 2 ialah 1. Sek 10 kuasa 2 ialah 10 sahaja. Jadi sin kuasa 2 theta sama dengan... ni kena samakan pembawah dia. 10 kali 1, 10 tolak 1 per 10. So, sekejap ni panjang sikit ni. Sin kuasa 2 theta sama dengan 9 per 10. Jadi, sin theta sama dengan sek kan. Okay, so sek 9 adalah 3. Sek 10 biar. Sebab tak boleh guna kalkulator kan. Saya boleh sampai situ je. 3 per sek 10. Ini panjang sikit lah jalan kerja dia. Tak panjang mana lah. Okay, jadi macam-macam lah. Awak boleh guna salah satu daripada 3 identiti yang telah kita pelajari tu. Post sebentar tadi tu kan. Okay, boleh? Boleh follow? Boleh. Ini calculus lah lebih kepada calculus. Kita pindah-pindahkan nombor macam tu. Menggunakan identiti. Okay, so dapat. Tak guna pun calculator, tak guna pun segitiga, just gunakan 3 identiti yang telah kita terbitkan tadi. Okay, siap. Okay, ni tak ya, jap. Saya nak cari satu pembuktian Okay. Ni dia ni payah sikit. Tapi awak follow tengok betul. Okay, seterusnya. Tadi kalau kita ikut DPK tadi, yang last ni 642. 642 ialah membuktikan identiti trigonometri menggunakan identiti asas. So kita akan gunakan 3 identiti asas tu di samping cos dan juga secant, cosecant dan cot tu Okay, kita akan gunakan tu di samping dengan yang lain tu. Okay, 642. Kita belajar 642. Okay, membuktikan identiti asas identiti trigonometri menggunakan identiti asas. Okay. Apakah itu membuktikan? Okay, membuktikan macam ni. Awak dah diberi soalan awak macam ni. Awak dah diberi soalan. Dah ada jawapan pun. Mana-manalah. Ini boleh jadi soalan, ini juga boleh jadi jawapan. Ini boleh jadi soalan, ini boleh jadi jawapan. Dia dah ada sama dengan dah ni. Cuma dia nak tengok jalan kerja. Macam mana yang ini awak kerjakan dia sampai dapat jadi ni. Sebelah kiri awak kerjakan dapat sebelah kanan. Ataupun sebelah kanan ni awak kerjakan sampai dapat sebelah kiri. Okay, so kat sini ada sedikit teknikal lah. Dia tak ada format pun Cuma saya punya kaedah ni kita buat sedikit teknikal. Left hand side, right hand, RHS, LHS. RHS, LHS. So kita labelkan sebelah kiri left hand side, sebelah kanan right hand side. Tengah-tengah dia ni lah sama dengan. Sebelah kiri sama dengan left hand side, sebelah kanan sama dengan ialah right hand side. Macam tu. Okay. Kita tengok contoh ni Okay, so macam ni. Ini soalannya. 1 tolak 2 sin kuasa 2A sama dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Okay. Saya labelkan left hand side dengan right hand side. Okay, so macam mana teknik dia? Okay, teknik dia ialah awak cari persamaan bahagian yang lebih panjang. Tengok left hand side dengan right hand side. Mana yang lebih panjang? Sebab lagi yang lebih panjang tu lebih mudah awak nak ringkaskan. Berbanding benda yang dah ringkas awak nak panjangkan tu leceh. Dia lebih mudah benda panjang kita jadikan dia pendek. Berbanding benda pendek awak nak panjangkan tu leceh. Okey, tapi untuk soalan ini dua-dua nampak macam sama. Left hand side panjang dia macam gini, right hand side pun panjang dia pun macam gini kan. Jadi tak kisah. Awak boleh pilih-pilih mana. Okey, so kita ikut pada contoh, dia pilih left hand side dulu. Okey, so ni, dia ambil left hand side. Yang ni, dia start dengan ni. Okay, tengok apa dia buat. Okey, so dia gunakan identiti yang ni.
sin kuasa 2A, tadi lah identiti yang ketiga tu kan, sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Okay, so kita nak sin kuasa 2A, jadi dia modify. Yang ini dipindahkan ke kanan. Jadi maknanya sin kuasa 2A sama dengan 1 tolak cos kuasa 2A. Jadi apa yang dia buat, ini dia tukar jadi 1 tolak cos kuasa 2A, dia letak di sini. Kemudian dia kembangkan 2 ni. 2 darab dengan 1 dapat 2. 2 darab dengan negatif cos, negatif 2 darab dengan negatif cos dapat positif 2 cos kuasa 2A. Lepas tu 1 dan 2 boleh tolak. 1 dan 2 boleh tolak, dapat negatif 1, dia letak di belakang. Tu dia. Dapat jawapan ni. So sama macam ni. Faham So jalan kerja kat mana cikgu? Kat markah kat mana? Markah dia tengok di sini. Ini jawapan dah ada. So dia nak tengok pada jalan kerja. Pembuktian ni dia nak tengok jalan kerja. Ini soalan awak. Ni jawapan awak. So jalan kerja kat tengah-tengah. So untuk soalan pembuktian dia nak tengok markah pada jalan kerja. Okey, begitu juga dengan soalan B. So soalan B ni kita tengok sama je panjang, dua-dua menggunakan dua fungsi trigonometri, tapi kita tengok macam mana dia selesaikan Tangent A tambah chord A. So dia gunakan identiti tangent A sama dengan sin per cos. So chord terbaliklah, cos per A. Cos per sin. So dia gunakan ni, tangent A sin per cos, chord ialah cos per sin. Lepas tu dia buat apa? Dia darab silang, dia samakan penyebut dia. Dapat macam ni. Okay. So dia gunakan identiti yang pertama ni. Sin A kuasa 2 tambah cos A kuasa 2 kan sama dengan 1. So dapat ni. So 1 per yang bawah ni. Jadi 1 per cos ialah secant. 1 per sin ialah cosec. So ni jawapan dia. Betul? Ni soalan, ni jawapan. So ini soalan, ni jawapan. Jadi markah kat mana? Markah dia nak tengok kat jalan kerja ni. Okey, boleh? Kita try satu soalan dulu. Kita try buat dua soalan dulu. Okey. Tengok latihan Kendiri 6.7. Tengok latihan Kendiri 6.7. Okey kita buat detail sikit. Saya tambah buku surat dulu. Ambil buku kertas awak. Aku buat apa duplicate Aduh, jap. Saya terduplicate pula. Okey. Okey, soalan dia ni buktikan setiap identiti trigonometri yang berikut. Okey, ini dia. Panjang ni. 3 sin kuasa 2A tolak 2. Sekejap. Latihan Kendiri 6.7. Satu tolak 3 cos kuasa 2A. Okey. Ada 6 minit lagi tinggal. Ni soalan dia. Okey, jadi langkah pertama ialah awak label dahulu left hand side dengan right hand side. Okey, awak label dulu left hand side dengan right hand side. Kenapa tak pakai bahasa Melayu cikgu? Saya kalau nak pakai bahasa Melayu, kiri dan kanan dua-dua huruf K. Sebelah kiri SK, sebelah kanan SK juga. Kan tak boleh nak beza. Terpaksa guna bahasa Inggeris. Left hand side, left, right. L dengan R. Kalau bahasa Melayu dua-dua huruf K. Nanti tak boleh nak beza. Okay, so LHS dengan RHS. Awak nak start dekat mana? Left ke right? Ke tak kisah? Tak kisah kan? Sebab dua-dua nampak macam sama panjang. Dua-dua nampak sama macam sama panjang. Jadi caranya kita tulis macam ni dulu. Saya punya kaedah saya tulis left hand side. Saya start dengan sebelah kiri. 3 sin kuasa 2A tolak 2. Saya start dengan tu. So maknanya saya akan usaha kerjakan persamaan ni sampai keluar ni. Okay. Nak bantu saya? Macam mana nak start ni? Kita ada sin aja. Sin kuasa 2. Nak gunakan identiti yang mana?
Sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A. Okey, tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Okey, lepas tu? Kena modify sikit lah. Sebab kita ada sin je kan. Jadi maknanya cos kuasa 2A ni kita kena pindahkan ke kanan. Warna biru ni guide je lah. Saya guide. Awak tak tulis, tak buat pun tak apa. Sebab tak ada pun dalam jalan, dia tak penting Tapi saya tunjukkan ni lah. Ni guide. Warna biru, yang tulisan warna biru ni hanyalah panduan saja. Maknanya nak dapatkan, nak gunakan trigono apa ni, identity yang ni saya kena modify sikit. Macam tu yang Safar. So yang ini nanti kita gantikan dalam ni lah. Kan? Okey, kita gantikan dalam tu. So jadi apa? Saya nak tulis apa sekarang? 3 darab dengan? 1 tolak cos. Yes, 1 tolak cos kuasa 2A tolak 2. Macam tu. Kita gunakan identity yang ketiga yang kat ujung tu. Sin squared tolak tambah cos squared sama dengan 1. Okey, lepas tu kita kembangkan 3. Jadi 3 darab 1 ialah 3. 3 darab negatif cos kuasa 2 dapat negatif 3 cos kuasa 2A tolak 2. Okey. Macam mana nak dapat je ni? 3 tolak 2. 1 kan? So 1 tolak 3 cos kuasa 2. Yang ni dah dapat jawapan. Akan sama kan? Dah tulis proven. Nanti tak tulis pun tak apa. Saja je lah nak tulis sebagai kepuasan. Tanda kepuasan dia dapat jawapan. 1 tolak 3 cos kuasa 2A. Okey. Boleh kot. Ni macam senang. Macam senang ni. Boleh Okey, B pula. Try B. Wow, ni ada kuasa 4 ni. Okey, tak apa, try lah. Try. Benda-benda ni cabaran ni Awak kena berani lah ambil menyahut cabaran ni. 1 tambah 2 tangent squared. 1 tambah 2 tangent squared A sama dengan 1 tolak sin cos 4. Sampai cos 4 ni. Cos 4A. Okey. Mana rasa lebih panjang? Mana rasa lebih panjang? Yang ni kan? Ni lebih panjang kan? Sebab dia sampai cos 4 ni. So, sekejap lupa nak label. Okay, so left hand side, right hand side. Okay. Jadi saya start dengan right hand side lah right hand side. Sebab ni lebih panjang. Sebab benda dia lebih mudah bila benda lebih panjang ni awak nak ringkas. Boleh juga cikgu, saya nak start kat sini boleh? Boleh. Sini pun boleh. Tak kisah mana-mana Tapi cadangan saya ialah start pada bahagian yang lebih panjang. Macam ni sebab dia ada 2 trigo ni. Ni 1 je kan. So saya rasa nak start kat sini. So tulis right hand side. Baru kita tulis dia punya itulah dia 1 tolak sin kuasa 4A per cos kuasa 4A. Okey. Kita start dengan ni. Bantu saya. Macam mana ni? Macam mana ni? Nak start kat situ. Masalahnya kos 4 jarang lah cikgu saya dapat soalan semua kos 4 ni. Bukan selalu dia kuasa ni je ke? Kuasa 2 kan, kos 4 ni. Macam mana pula ni? Bantu seorang. Jadikan macam mana? Jadikan macam mana? 1 tolak kuasa 2A dalam kurungan kuasa 2. 1 tolak sebut balik tak dengar tadi. 1 tolak dalam kurungan sin kuasa 2A mencuri kuasa 2. kuasa 2 macam tu. Bawah kuasa 2 juga. Ya. Macam tu juga. Okey, betul macam mana ni? Okey. Macam mana? Okey, macam mana? Okey. Betul. Tolong yang lain. Kita cari dalam formula. Okey, cuba. Bantu saya. Yang lain bersama, jangan tengok aja, cuba tengok. Cuba ni. Sin per cos sama dengan tan. Tapi ada 1. Ni tak boleh bagi. Sebab ni kalau nak pun ni pun kena bagi juga. Sebab dia ada 1 ni. Dia tak boleh ni dengan ni je. Sebab dia ada 1 tolak ni. Jadi awak kena pecahkan dahulu.
Dia jadi 1 per cos squared A tolak sin squared A squared. Macam tu. Kalau macam ni boleh. Okay. Julian macam mana? Ada idea? Yang lain senyap je ni. Awak ingat tak conjugate? Masa awak belajar cert tu. Katalah 1 tolak X kuasa 2 sama dengan apa? 1 tolak X, 1 tambah X. Ingat? Ni conjugate. Ingat lagi tak? Conjugate. Tapi syaratnya sini mesti tolak. Ataupun 4 tolak X kuasa 2. Dia akan jadi 2 tolak X, 2 tambah X. Sini syarat dia mesti tolak. Tak boleh tambah. Kalau 4 tambah X kuasa 2 tak jadi. Dia tak jadi conjugate. Ataupun 1 tambah X kuasa 2 dia tak jadi. Dia tak jadi conjugate. Conjugate ni mesti tolak. Lepas tu dua-dua nombor ni boleh disertkan. 1 boleh disert jadi 1. X kuasa 2 kita bila sertkan jadi X lah. 4, 9. 9 ni. Berapa lagi? 4, 9, 16. Yang ni semua nombor-nombor ni boleh dikonjugatekan. Okey, cuba kita applykan conjugate tu dekat soalan ni. Okey. Ni tadi boleh ni. Okey, kita applykan conjugate tu dekat sini. 1 tolak sin kuasa 4. Jadi bila kita gunakan conjugate dia akan jadi 1 tolak sin kuasa 2A. 1 tambah sin kuasa 2A. Per dengan saya nak guna tadi yang apa tu, siapa? Suraya tadi Suraya punya idea tadi Okey, saya nak gunakan yang tu. So dapat ni. 1 tolak sin kuasa 2A. Jadi macam ni lah. Okey, lepas tu ni macam mana nak jadi apa pula ni juga Okey, lepas tu awak tengok pada identity. Tengok pada identity. Okey, saya pindahkan sin ke sana. Kan? Sama kan? Ni dengan ni. Kan dua-dua ialah 1 tolak sin kuasa 2A kan? Okey, maksud maknanya yang ini saya akan tukar dia jadi cos kuasa 2A. Cikgu kalau cos square A tu yang ganti jadi 1 tolak sin square A pun sama je kan? Sama. Cos square A dia jadikan Okey. Okey. Kejap, saya pun tengah fikir ni. Okey, boleh. Okey, so potong. Ni potong habis ni tinggal kuasa 2 tinggal ni lah. Tinggal kuasa 1. Okey, dia nak mesti jadi ni 1 tolak 2 tangent Okey. Boleh ni. Okey, so dia akan dapat 1 per cos nanti tinggal 1 tambah sin kuasa 2A per cos kuasa 2A. Tinggal jadi macam ni. Okey, lepas tu saya splitkan dia. 1 per cos kuasa 2A tambah sin kuasa 2A per cos kuasa 2A. Okey. 1 per cos ialah secant. Sebab dia ada kuasa 2, saya tambah kuasa 2. Sin per cos ialah tangent. Okey, dah nak jadi. Tangent dah ada ni. 1 ni, mana aku nak buang secant ni? Secant ni kita nak buang macam mana ni? Tengok pada identity tadi secant. Mana yang ada secant 1 tambah tan. Mana tu tak ingat lah. Sekejap. Mana secant? Saya pun tak ingat. Secant. Mana tadi? Yang ada secant. Ni dia. Secant.
Secant kuasa 2A sama dengan tangent kuasa 2A tambah 1 Okay, kejap. Apa tu? Secant kuasa 2A sama dengan apa? Tangent kuasa Tangent 2A. tambah 1. Tangent kuasa 2A tambah 1. Okay, tangent kuasa 2A tambah 1. Jadi saya ubah sekarang secant kuasa 2 ni jadi yang ni. Okay, so dia akan jadi tangent kuasa 2A tambah 1 tambah tangent kuasa 2A. Okay, perhatikan tangent dengan tangent sama. Dua-dua saya boleh totalkan, dia jadi 2 lah. Satu ni tulis dulu, 1 tambah 2. Dapat tak macam jawapan ni? Dapat. Kan dah sama. Tu dah dia. Ini dia pembuktian identiti. Ini cara-cara kita nak membuktikan identiti bagi sesuatu ni lah. Dia soalan ni akan keluar. Soalan ni akan keluar. Ini contohnya. Okey, so pelajar, masa dah tamat. Jadi awak boleh cuba menjawab lah soalan C, D ni datang ke diri awak lah. D, E, F, G dan juga H. Cuba ni. Kalau awak tak dapat, refer kat saya. Tanya saya. Nanti saya bantu sekali lah. Saya buat sekali. Okey. Ataupun nanti saya bagi penyelesaiannya lah dekat awak. Tapi awak buat dulu. Okey. Okey tak? So kelas kita tamat di sini. Sebelum tu saya nak tanya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada tak? Tak. Tak ada? Okey. So attendance isi attendance isi 5 UKM, ada 6 orang tak hadir, betul ke ni? Insyira, Syazani, Amira, Nazri, Julia tak isi attendance Julia, nanti isi Imran dengan Aina Batrisha Azmi. 5 UM Cemerlang, semua dah isi. Okay, so attendance isi nanti lepas ni. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa, saya tamatkan kelas kita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.